Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita memulahkan kebaktian penginjilan Sempena KKR Sabzon Tawau pada malam ini. 奉主耶稣圣名，我们为今年度的这个斗湖小区的灵恩会的布道会来。 Pertama sekali mari kita berdiri puji Tuhan Kidung 276. 开始我们的布道会，首先请大家唱诗第276首。Silakan duduk. 大家请坐。 Baik, pertama sekali saya mengucapkan salam damai sejahtera kepada teman-teman sekerja penjabat kudus. 首先在此问候主里的圣职人员、传道以及执事们。 Saudara-saudari dan juga teman-teman pencari Injil yang dapat mengikuti kebaktian penginjilan secara dalam talian pada malam ini. 还有弟兄姊妹，还有亲戚朋友参加今晚上我们线上的这个布道会。 Kita bersyukur walaupun secara fisikal tidak dapat melaksanakan kebaktian di dalam aula gereja, tetapi kita dapat melaksanakannya secara dalam talian. 虽然我们不能够实体的在教会来举行这个布道会，可是我们仍然可以在线上来做布道会。 Baik, sebelum kita mengupas tajuk firman Tuhan yang akan kita belajar pada malam ini, kita terlebih dahulu berdoa. 在我们还没有开始今晚上的布道会之前，我们要一起来做祷告。 Dalam doa kali yang pertama ini kita berdoa di dalam bahasa akal. 在第一次的祷告当中由传道带领我们以悟性祷告。 Baik, kita berdoa di dalam hati, maka kata-kata doa ini saya akan sampaikan. 我们大家同心默祷，由传道来带领这次的祷告。
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memanjatkan doa. 奉主耶稣圣名祷告， Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal sebagai Yesus Kristus. 耶稣我们的天父，也是我们认识的耶稣基督。 Kami bersyukur atas pimpinan dan berkat-Mu. 我们非常感谢你的引导及祝福。 Di mana kali ini Sempena KKR Sabzon Tawau kami dapat mengadakan kebaktian penginjilan. 这一次我们为朵湖小区举开的灵恩会当中，我们能够有机会来召开这个布道会， Bertujuan untuk mengungsikan firman kebenaran-Mu bukan saja kepada semua jemaat, tetapi kepada teman-teman pencari Injil. 我们的目的不单只要传扬福音给弟兄姐妹，同时也给未信主耶稣的布道朋友。 Jadi sebelum kami meneruskan kebaktian ini, pertama sekali kami memohon pimpinan dan berkat-Mu. 在我们还没有开始之前，我们向神来亲自引导及祝福。 Kiranya dalam firman Tuhan ini, hati kami dibukakan sehingga menangkap setiap firman yang Engkau sampaikan. 愿神开我们的心门，使到我们能够领受神的福音。 Dan kiranya ya teman-teman yang turut mengikuti kebaktian ini, mereka juga ya terbuka hati untuk lebih mengenali kebenaran di dalam gereja-Mu. 愿来参加所有的亲戚朋友们都能够打开他们的心门，使到他们能够接受这个福音。 Dan di sini juga ya hamba-Mu ini memohon agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dan yang diterjemahkan ya sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. 在此，仆人祷告，祈求神垂听、帮助及帮助传道、讲道的，还有翻译的。 Baik, kami berdoa sedemikian, kami percaya Engkau telah mendengarkan doa kami. 我们如此祷告，相信神垂听我们的祷告。 Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi, dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. 愿神的名能够得以颂赞，从今直到永远。 Amin. 哈利路亚，阿门。 Baik, dalam kesempatan pada kali ini, saya akan menyampaikan satu tajuk firman Tuhan, yaitu datanglah kepada Yesus. 接着这个机会，小弟要在这里传达一个信息，就是来就近耶稣。 Baik, tajuk ini merupakan suatu ajakan ya kepada kita semua agar datang kepada Yesus. 这个题目就是要邀请所有的亲戚朋友来参加，来就近耶稣。 Karena kita tahu ya setiap manusia ini kewajibannya ialah datang kepada Yesus. 因为我们知道人类的本分就是要就近耶稣。 Baik, pertama sekali ialah ya dalam tajuk ini kita kena paham ya kenapa kita harus datang kepada Yesus. 接着这个题目，我们要明白为什么我们要来就近耶稣呢？ Dan sebelum itu kita kena tahu, kita kena paham siapa Yesus itu sebenarnya. 首先，我们也要知道主耶稣到底是谁。 Baik, kalau kita membaca di dalam Alkitab, 如果我们看圣经的话， ia sangat jelas sekali memberitahukan kepada kita tentang siapakah Yesus itu. 圣经非常清楚的记载告诉我们谁是主耶稣。 Baik, dalam skop ini ya sebenarnya kita boleh tinjau di dalam dua sudut pandangan. 关于这个题目，我们能够分为两个部分。 Satu ialah kita boleh tinjau dari sudut pandangan manusia. 第一，就是在人的看法来说的； Dan yang kedua ialah dari sudut dari sudut Tuhan. 第二，就是看耶稣，就是耶稣的看法。 Baik, sekarang kita lihat dahulu dari sudut pandangan manusia. 首先，我们看人的看法。 Baik, pertama sekali kita baca di dalam Injil Matius di pasal 1. 首先，我们看马太福音第1章。 Injil Matius pasal 1 kita baca di dalam ayat 18 sehingga ayat 25. 第1章的18节到25节。 Ayat 18. 18节。 Nah, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf,
ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 18节，耶稣基督降生的事记在下面。他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。 Ayat 19. 19节， Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。 Ayat 20. 20节， Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙耶稣，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因为她所怀的孕是从圣灵来的。” Ayat 21. 21节， Nah, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里揪出来。 Ayat 22. 22节， Nah, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. 这一切是成就要应验主借先知所说的话。 Ayat 23. 23节， Nah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利分出来就是神与我们同在。 Ayat 24. 24节， Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 夜色醒了，起来就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来。 Ayat 25. 25节， Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. 只是没有和他同房，等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。 Baik, perenggan ini dia menceritakan yaitu waktu Maria bertunangan dengan Yusuf. 这里记载这个约瑟跟耶稣已经同婚、联婚了。 Baik, di sini Maria memberitahu kita, Maria mengandung dari Roh Kudus. 这里也记载说玛利亚已经许配了约瑟，然后也从圣灵怀了孕。 Yaitu sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 当他们还没有过这夫妻的生活， Jadi melalui mimpi itu, jadi malaikat Tuhan dia telah menyatakan beberapa perkara kepada Yusuf. 在梦中有主的使者向他们显现，对他们提起了几件事。 Pertama dalam ayat 20 yaitu menyuruh mengambil Maria sebagai istrinya. 第一就是你要娶过你的妻子玛利亚来。 Di sini malaikat Tuhan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 20节，正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙耶稣，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因为她所怀的孕是从圣灵来的。” Dan satu lagi yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan dalam ayat 20 ini ialah anak yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus. 这里他告诉我们说因为玛利亚所怀的孕是从圣灵来的。 Dan kemudian ayat 21 ya, malaikat itu berkata, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. 21节他说他将要生一个儿子。 Dan kemudian dia kata, kena menamakan dia Yesus. 你要给他起名叫耶稣。 Karena apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya daripada dosa. 因他要将自己的百姓从罪恶里揪出来。 Baik, kalau ditinjau dari sudut sejarah, 如果我们从历史来看， itu Yesus dilahirkan pada waktu
pemerintahan ini Raja Herodes. 就是耶稣降生在这个希律王做王的时候。 Baik, mari kita lihat dahulu di dalam Matius pasal yang kedua. 我们看马太福音22章， Matius pasal yang kedua, 对不起，第2章 ayat 1. 第1节。 Nah, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. 当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒，有个博士从东方来到耶路撒冷，说： Jadi ini menceritakan tentang kelahiran Yesus ya di Bethlehem di tanah Yudea. 这里记载耶稣生在犹太的伯利恒。 Jadi waktu itu ini orang-orang Majus dari timur ya datang untuk mencari Yesus. 那时有几个博士从东方来找耶稣。 Baik, kalau dari segi pandangan manusia, 如果从人的看法来说， kalau kita lihat pada zaman itu mereka menggelar ataupun memanggil dia sebagai raja orang Yahudi. 我们能够知道当时的人称他是犹太国的王。 Di mana di dalam pasal 2 ayat 2 berkata, ya, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. 因为在第2节说，那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。 Jadi di sini mereka mengatakan raja orang Yahudi. 这里说到犹太人之王。 Dan kalau kita lihat di dalam Matius pasal 27. 我们看马太福音27章， Matius pasal 27 di ayat 37. 27章的37节， Ayat 37. 37节。 Nah, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. 37节，在他头以上按一个牌子写着他的罪符，说这是犹太人的王耶稣。 Jadi inilah pandangan manusia secara umumnya pada waktu itu. 这个就是一般人类的看法， Bahwa Yesus itu adalah Raja orang Yahudi. 他们就是说这是犹太人的王耶稣。 Jadi waktu itu mereka menggunakan ini sebagai suatu dakwaan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. 所以当时他们就是以这个来做把主耶稣钉在十字架上的一个把柄。 Baik, kita lihat lagi di dalam Injil Matius pasal 13. 我们再看马太福音13章， Injil Matius pasal 13. 马太福音13章， Kita baca di dalam ayat 55. 我们看55节。 Ayat 55. 55节， Nah, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? 这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫玛利亚吗？他弟兄们不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？ Jadi satu lagi ya, pandangan mereka tentang siapa Yesus ini ialah seorang anak tukang kayu. 他们另外的一个看法就是说，耶稣是木匠的儿子。 Tetapi kalau kita lihat dari segi pandangan Tuhan, 但是如果我们以神的看法来说， kita dapat melihat siapakah Yesus ini sebenarnya. 我们知道其实这位耶稣到底是谁。 Jadi dalam skop ini sebenarnya ya kita boleh membuktikan melalui beberapa pengakuan yang pernah Yesus sampaikan. 关于这个范围，我们能够以主耶稣来说的做标准。 Baik, kita lihat yang pertama kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 10. 首先，我们看约翰福音第10章， Injil Yohanes pasal 10 kita baca dalam ayat 30. 第10章的30节， Ayat 30. 30节， Aku dan Bapa adalah satu. 我以父原为一。 Baik, di sini Yesus dia menunjukkan bahwa ya aku dan Bapa adalah satu, menunjukkan ya dia itu adalah Tuhan. 这里耶稣说：“我以父原为一”，就是说耶稣本来就是神， Dia adalah Tuhan yang esa di syurga. 他就是天上独一的真神。 Baik, peristiwa di dalam perenggan ini sebenarnya adalah suatu
jawaban Tuhan Yesus terhadap persoalan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi. 这里其实就是主耶稣在回答犹太人问的问题。 Nah, karena kalau kita lihat di dalam ayat 24 di sini, 因为如果我们念24节， kalimat akhir mereka berkata, "Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." 犹太人围着他说：“你叫我们由于不定到几时呢？你若是基督，就明明地告诉我们。” Namun masalahnya, walaupun waktu itu Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. 虽然当时耶稣他说：“我与父原为一。” Tetapi ya orang-orang Yahudi waktu itu tidak mendengarkan perkataan Yesus. 可是当时的犹太人，他们不听主耶稣所说的， Sebaliknya mereka membuat suatu aksi. 然后他们有一个动作， Di dalam ayat 31 dan ayat 39. 在31节 Dan ayat 39. 和39节， Yaitu mereka mengambil batu untuk melempari Yesus. 他们拿起石头要打他， Dan coba untuk menangkap Yesus. 然后要抓他。 Baik, yang kedua. 第二， Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14. 我们看约翰福音14章， Injil Yohanes pasal 14 ayat 7 sehingga ayat 9. 第7到第9节。 Ayat 7. 第7节， Nah, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. 你们若认识我，就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。 Ayat 8. 第8节， Nah, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. 腓利对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。” Ayat 9. 第9节， Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Mengapa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. 耶稣对他说：“腓利，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？” Baik, di sini sebenarnya Yesus dia menegur Filipus ini. 这里主耶稣他提醒腓利， Di mana walaupun sudah sekian lama ya dia bersama-sama dengan Yesus, tetapi dia belum lagi mengenal Yesus. 因为腓利与主这样长久，可是他还不认识耶稣， Jadi di sini Yesus dia menjelaskan siapakah dia sebenarnya. 所以在这里主耶稣就解释他是谁。 Baik, yang ketiga. 第三， Yesus ini adalah juru selamat bagi umat manusia. 主耶稣就是人类的救主。 Baik, kita tahu ya, karena anugerah penyelamatan Tuhan ya kira-kira 2000 tahun yang lalu dia turun ke dunia menjadi manusia ya untuk menggenapkan anugerah keselamatan itu. 在2000多年前，主耶稣曾经道生了肉身，来到这个世界上来完成他的救恩。 Jadi kelahiran Yesus ini merupakan suatu pernyataan Tuhan di dalam tubuh jasmani. 主耶稣的降生就证明了他在这个世界上的存在。 Dan selepas itu dia memberitakan Injil kepada manusia waktu itu. 之后，他也有传扬福音。 Dan akhirnya ya karena menebus dosa umat manusia ini dia rela mati di atas kayu salib. 最后，他因为要拯救人类，所以死在十字架上。 Namun kemudiannya dia bangkit ya dan seterusnya terangkat ke surga. 然后，他也复活升天了。 Demi ya membuka suatu anugerah keselamatan bagi umat manusia. 他为人类开了一个又真又活的道路。 Jadi kita percaya ya saat ini ya, di dalam kerajaan surga Yesus berdoa bagi kita semua. 所以我们相信主耶稣是有预备这个天国， Untuk membawa kita kepada anugerah dan kasih setia yang berkelimpahan. 他也赐给我们丰盛的恩典。 Jadi itulah sebabnya hari ini kita kena
mengenali siapakah Yesus ini. 所以今天我们应该来认识耶稣。 Baik, apa yang dapat kita simpulkan ya di dalam perkara ini? 在这里，他的总结是什么呢？ Baik, kita lihat Injil Yohanes pasal 3. 我们看约翰福音的第3章。 Injil Yohanes pasal 3. 约翰福音第3章， Kita baca di ayat 16. 我们看16节， Ayat 16. 第16节。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Baik, ini menceritakan tentang kasih Tuhan yang sangat besar. 这里告诉我们主耶稣伟大的爱， Di mana ya Yesus sendiri dia rela mengorbankan dirinya ya untuk menebus dosa umat manusia. 主耶稣愿意牺牲自己来拯救罪人。 Baik, walaupun ya Tuhan telah turun ke dunia. 虽然主耶稣道成肉身降在这个世界上， Ini bukan bermakna ya tidak ada Tuhan lagi di surga. 但这不代表天上没有真神。 Kita kena paham bahwa Tuhan itu dia tidak dibatasi oleh waktu ataupun ruang. 因为我们知道神是不受时间和空间的限制。 Baik, jadi hari ini memandangkan ya kita sudah paham, kita sudah tahu tentang siapa Yesus ini. 所以今天我们已经明白了谁是耶稣。 Jadi persoalan seterusnya ialah mengapa kita perlu datang kepada Yesus. 接下来为什么我们要来认识耶稣呢？ Jadi tujuannya ialah supaya kita tidak binasa. 目的就是我们不至于灭亡。 Kita tahu manusia ini ya banyak dosa. 我们知道人类有很多的罪， Jadi kita kena datang kepada Yesus supaya ya kita dapat menyelesaikan tembok pemisah kita dengan Tuhan Yesus. 所以我们要来就近耶稣，使到我们能够与神靠近。 Baik, kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. 我们看使徒行传 Kisah Para Rasul pasal 4. 第4章 Kita lihat di ayat 12. 第12节， Ayat 12. 12节。 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠这得救。 Baik, di sini dia kata keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. 这里告诉我们，除他以外，别无拯救。 Baik, jadi ayat ini sangat jelas memberitahukan kepada kita semua 所以这一节告诉我们， bahwa keselamatan itu hanya ada pada Yesus. 在主里面才有这个救恩。 Jadi menunjukkan bahwa Yesus inilah satu-satunya jalan keselamatan itu. 所以主耶稣就是我们唯一得救的道路。 Jadi itulah hari ini kita berusaha untuk ya datang kepada Yesus. 所以我们今天要努力来就近耶稣。 Baik, kita tahu ya segala sesuatu di dalam dunia ini tidak adalah yang kekal. 因为我们知道，在这个世界上没有什么是永恒的。 Suatu masa nanti semua pun akan hilang lenyap, akan berakhir. 有一天在世界上所有的都要消失， Jadi itulah sebabnya kita harus datang kepada Yesus. 所以我们应该来就近耶稣， Dialah yang mampu untuk menyelamatkan kita semua. 因为只有他才能够拯救我们。 Baik, kita lihat lagi di dalam Yesaya pasal 9. 我们看以赛亚书， Yesaya di pasal 9. 以赛亚书9章， Kita baca di dalam ayat yang kelima. 9章第5节， Ayat 5. 5节， Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 第6节，因孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙策士，全能的神，
永在的父，和平的君。 Baik, ayat ini merupakan suatu nubuat tentang kelahiran juru selamat yaitu Yesus Kristus. 这一节告诉我们一个主耶稣降生的预言。 Di sini dia mengatakan dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 这里说他名称为奇妙测试全能的神，永在的父，和平的君。 Baik, tadi kita ada membaca di dalam Injil Matius pasal 1. 在马太福音第1章， Injil Matius di pasal 1, 马太福音的第1章 di ayat 21. 21节， Ayat 21. 21节， Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 他将生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。 Baik, ayat ini sebenarnya dia merupakan suatu perkataan daripada malaikat Tuhan. 其实这个是神的使者所说的， Di mana malaikat ini dia memberitahukan kepada Yusuf 主的使者向约瑟如此的说 bahwa dia harus menamakan dia Yesus.：“ 你要给他起名叫耶稣。” Baik, kita lihat di dalam Injil Yohanes ya. 我们看约翰福音， Injil Yohanes di pasal 17. 约翰福音的17章 Kita baca di dalam ayat 11 dan ayat 12. 11节到12节， Yohanes pasal 17 ayat 11. 约翰福音第17章11节， Ayat 11. 11节， Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. 从今以后我不在世上，他们却在世上，我往你那里去。神父啊，求你因你所赐给我的名，保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。 Kita lihat lagi ayat 12. 12节， Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. 我与他们同在的时候，因你所赐给我的名，保守了他们，我也护卫了他们。其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的，好叫经上的话得应验。 Kita lihat lagi ayat 13. 13节， Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. 现在我往你那里去，我还在世上说这话，是叫他们心里充满我的喜乐。 Baik, daripada beberapa ayat ini khasnya di dalam ayat 12. 在这几节，尤其是第12节， Di sini memberitahukan kepada kita nama Tuhan. 这里告诉我们神的名。 Kalau di dalam perjanjian lama itu tidak dinyatakan siapa nama Tuhan. 如果在旧约没有记载神的名字， Tetapi di dalam perjanjian baru ini kita dapat lihat nama Tuhan itu ialah Yesus. 可是，在新约我们知道神的名字就是叫耶稣。 Jadi hari ini kita harus datang kepada Yesus yang adalah Tuhan pencipta ya segala sesuatu di dalam dunia ini. 所以今天我们要来就近耶稣，因为他就是创造天地唯一的救主。 Baik, di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 我们看彼得后书， 2 Petrus pasal 3. 彼得后书的第3章 Ayat 9 dan ayat 10. 第9节到第10节。 Ayat 9. 第9节， Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 第9节，主所应许的尚未成就，
有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有人沉沦，乃愿人人都悔改。 Ayat 10. 第10节， Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 但主的日子要像贼来到一样，那日天必大有响声，废去，有形质的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。 Baik, ayat ini merupakan suatu menyatakan tentang janji kedatangan kembali 这 Tuhan. 里记载说主再来的应许， Jadi waktu kedatangan kembali Tuhan Yesus ini di sini memberitahu dunia akan binasa dengan nyala api. 当主的日子要来时，天地一切有形质的都要被烈火消化， Dan segala makhluk di dalam dunia ini pun akan turut binasa. 地和其上的物都要烧尽了。 Jadi hari ini ya kita berusaha menggunakan kesempatan yang ada ini untuk datang kepada Yesus. 所以我们趁着现在还有机会，要来亲近耶稣。 Baik, hari ini dunia banyak sekali godaan. 今天在这个世界上有很多诱惑， Jadi menyebabkan manusia ini ya untuk datang kepada Yesus itu adalah perkara yang terakhir. 让我们要来就近耶稣，是一个最后的一件事。 Tapi ya kita yang percaya kepada Yesus ini, 可是我们相信主耶稣的人， kita harus ya setiap masa ya lebih dekat ya datang kepada Yesus. 我们应该把握时间常常来就近耶稣。 Baik, namun persoalannya ialah bagaimana supaya kita beroleh selamat, 我们要如何才能够得到这个救恩呢？ supaya kita tidak binasa. 使到我们不至于灭亡。 Jadi Alkitab memberi kita suatu jawaban yang sangat jelas. 圣经告诉我们一个很明确的答案。 Baik, pertama ialah harus percaya kepada Yesus. 第一，我们就是要相信耶稣。 Baik, tadi kita sudah membaca ya beberapa nas Alkitab menjelaskan siapa Yesus itu sebenarnya. 刚才我们已经读过了，主耶稣到底是谁？ Yesus itu adalah Tuhan yang memberi keselamatan. 主耶稣就是给人类救恩的神。 Baik, kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14. 我们看约翰福音的14章， Injil Yohanes pasal 14. 约翰福音14章， Kita baca di ayat yang ke-6. 我们读第6节。 Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." 耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。” Jadi di sini Yesus dia menyatakan bahwa dialah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. 这里耶稣说，他就是道路、真理和生命。 Jadi hari ini kita kena percaya, kita kena yakin bahwa Yesus itulah Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. 所以今天我们要相信这位主耶稣能够拯救我们。 Baik, selain daripada itu, 除此之外， kita kena juga menerima Injil yang diberitakan oleh Yesus. 我们也要接受主耶稣所传扬的福音。 Baik, kalau kita melihat dari segi sejarah, 如果我们看历史的话， sewaktu Yesus di dunia dahulu, ya, orang-orang Yahudi sendiri menolak Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi yang menolak Tuhan Yesus. 就是当时的犹太人，他们拒绝了主耶稣。 Sepatutnya ya kita hari ini ambil peristiwa ini sebagai suatu peringatan. 其实我们应该拿这件事来提醒我们， Supaya apa yang Injil Tuhan yang diberitakan kepada kita itu kita tidak menolaknya. 就是我们不要拒绝主耶稣所传扬给 Kita 我们的这个福音。 kita imbas kembali ya apa akibatnya kepada orang Yahudi karena menolak ya Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. 我们回想犹太人他们拒绝了福音之后有什么后果呢？ Sehingga mereka ini sanggup menyelibkan Tuhan Yesus. 甚至到他们来把主耶稣钉在十字架上。 Hari ini ya mereka ini ya seluruh dunia pun membenci mereka. 今天世界上所有的人都
憎恨他们。 Jadi bagi kita hari ini, 对于我们来说， sepatutnya kita ambil itu sebagai suatu iktibar ya supaya kita ini ya memahami tanggung jawab kita. 我们应该看这件事作为我们的一个责任。 Sebenarnya kita tidak akan rugi ya menerima ataupun mendengar Injil ataupun firman kebenaran itu. 因为我们听神的福音和接受他的真理是不会白费的。 Jadi untuk datang kepada Yesus agar kita tidak ya dibinasakan yaitu kena percaya kepada Dia. 所以我们要来就近耶稣，使到我们不至于灭亡。 Baik, 所以我们就要来认识、接受耶稣。 baik, yang kedua 第二， harus bertobat. 我们应该悔改。 Baik, kita tahu manusia ini ada banyak sekali kelemahan ya kekurangan. 我们知道人类有许多的软弱， Jadi kena ada suatu tekad ya untuk bertobat. 所以我们应该立志来悔改。 Jadi bertobat dalam aspek apa? 我们在什么事上来悔改呢？ Pertama ialah bertobat dalam aspek kepercayaan kita. 第一，就是在信仰方面我们悔改。 Baik, kita tahu ya manusia zaman sekarang ini ada banyak sekali kepercayaan. 我们知道现代的人类很多的这些宗教。 Baik, kita lihat ya di dalam Kolose pasal yang kedua. 我们看哥罗西书 Kolose pasal 2. 第2章 Kita baca ayat 20. 20节， Ayat 20. 20节。 Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? 第20节，你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍像在世事中活着，顺服那不可拿、不可赏、不可摸等类的规条呢？ Baik, kita boleh membaca ayat 21 sehingga ayat 23. 我们可以继续再念，直到23节。 Ini adalah tentang beberapa peraturan-peraturan manusia. 这些都是人定的规条， Di mana mereka ada satu kepercayaan sendirilah, kepercayaan yang salah. 就是他们有自己的一种信念。 Kalau kita lihat di dalam ayat 23, 如果我们念23节， peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. 这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待于己，其实在克制肉体的情欲上是毫无功效。 Baik, apa maksud ataupun tujuan ya ayat ini sebenarnya? 其实这一节它的用意是什么呢？ Baik, maksudnya hari ini kalau kita sudah bertekad ya untuk datang kepada Yesus. 如果今天我们已经立志要来就近耶稣， Untuk memperoleh keselamatan agar tidak dibinasakan. 我们要得到救恩，使到我们不至于灭亡。 Kita kenalah meninggalkan kepercayaan yang salah 我 itu. 们就要离开以前错误的信仰， Seperti contoh ya di dalam Kolose pasal 2 tadi. 就好像哥罗西书第2章。 Baik, selain itu kita juga harus bertobat dalam aspek apa? 过后我们也要在哪一方面来悔改？ Itu dalam aspek perbuatan kita. 就是在我们的行为上悔改。 Kita tahu ya manusia ini ada banyak sekali perbuatan. 我们知道人类有很多的动作， Dalam hati manusia ini senantiasa memikirkan hal-hal yang jahat, yang berdosa. 人类的心里也时常思念这不好的事。 Jadi ya kita kena bertobat dalam aspek perbuatan kita juga. 所以我们在行为方面也要悔改。 Baik, kita baca di dalam Efesus. 我们看以弗所书， Efesus pasal yang kelima. 以弗所书的第5章， Kita baca bermula di dalam ayat yang ketiga. 我们从第3节开始念。 Ayat 3.
第3节， Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. 至于淫乱并一切的污秽或是贪婪，你们中间连提都不可方喝圣徒的体统。 Ayat 4. 第4节， Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. 淫词妄语和嬉笑的话都不相应，总要说感谢的话。 Ayat 5. 第5节， Nah, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerjaan Kristus dan Allah. 因为你们确实地知道，无论是淫乱的，是污秽的，是贪心的，在基督和神的国里都是无份的。有贪心的，就与拜偶像一样。 Nah, ayat 6. 第6节， Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 不要被人虚hồ的话欺哄，因这些事，神的愤怒必临到那不nghĩa之子。 Ayat 7. 第7节， Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. 所以你们不要与他们同伙。 Ayat 8. 第8节， Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. 从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人就当像光明的子女。 Ayat 9. 第9节， Nah, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实。 Ayat 10. 第10节， Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. 总要查验何为主所喜悦的事。 Ayat 11. 第11节， Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. 那暗为无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人。 Ayat 12. 12节， Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. 因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。 Baik, di sini sebenarnya ya suatu seruan daripada Rasul Paulus 其实这个就是保罗的一个呼唤， supaya ya sebagai umat Tuhan harus menjadi anak-anak terang. 我们成为基督徒的，应该要像神的儿女一样。 Jadi bagi kita hari ini 对于我们今天来说， ya, kita kena bertobat dari segala ya perbuatan-perbuatan kita. 我们应该在我们所有的行为上来悔改。 Jadi ya, kita maksudnya ialah kita meninggalkan segala macam kejahatan lah. 意思是说，我们要丢弃一切不好的行为。 Baik, yang ketiga, 第3， yang paling penting ialah harus ya meminta diri dibaptis, 最重要的就是我们要接受洗礼， yaitu melalui baptisan yang tepat yang menurut ajaran di dalam Alkitab. 借着遵照神所指示的洗礼。 Baik, tentang baptisan ini bagi denominasi Kristen yang lain ya mereka ada satu pandangan sendiri. 对其他的宗教教派来说，关于这个洗礼方面，他们有自己的看法。 Tanggapan mereka ialah baptisan ini hanyalah satu semata-mata sebagai satu cara untuk masuk dalam agama itu. 他们认为这个洗礼只不过是一个进他们教会的一个仪式。 Dan ada juga orang yang berpendapat asal percaya di dalam hati. 也有人这样认为，只要我们心中相信， Ataupun asal ada perbuatan baik, 或者我们有好的行为， tidak perlu menerima baptisan. 不需要来接受洗礼。 Ini pandangan mereka.
这些都是他们的看法。 Maksudnya mereka tidak paham apa baptisan itu sebenarnya. 这个就是因为他们不晓得不明白这个洗礼的用意。 Di sini sebenarnya mengikatkan kepada kita tentang kepentingan baptisan. 圣经有告诉我们洗礼的重要。 Baik, dahulu ya Rasul Petrus dia pernah mengatakan perkara ini. 以前彼得也有这样说。 Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. 我们看《使徒行传》的第2章第8节， Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. 第2章的第8节， Ayat 38. 对不起，第38节。 Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。” Baik, di sini sebenarnya dia mencatatkan tentang kepentingan baptisan itu. 这里其实告诉我们洗礼的重要性。 Tujuannya adalah untuk pengampunan dosa. 洗礼的目的就是使我们的罪得赦。 Baik, kita tahu bahwa perkara yang menjadi penghalang ataupun tembok pemisah kita dengan Tuhan itu adalah isu dosa. 我们知道使我们与神隔绝的，就是因为罪的缘故。 Jadi kena selesaikan dahulu masalah dosa ini, ya barulah tidak ada tembok yang memisahkan kita dengan Tuhan. 所以，首先我们必须来解决我们的罪的问题。 Jadi hari ini ya kita kena menerima suatu baptisan yang tepat sesuai dengan ajaran di dalam Alkitab. 今天我们必须接受合法、遵照圣经的洗礼。 Bagi Kristen denominasi yang lain, ya mereka menggunakan banyak cara dalam membaptis. 对其他宗教教派，他们有不同的看法。 Ada yang hanya melalui percikan. 他们洗礼的方式，有些是用 Ada yang membaptis ya di dalam sebuah kolam. 涉水的，或是用池的。 Baik. Beberapa tahun yang lalu, sewaktu membantu kursus teologi jangka pendek di Filipina. 在几年前，我在菲律宾协助这个神学班的时候， Satu petang karena sesi kuliah sudah habis, 当有一次我们上课结束之后， jadi saya bersama dengan seorang pendeta tempatan dan seorang pendeta dari Semenanjung, Malaysia. 我与当地的一位传道以及西马的一位传道， Gereja kita di Mansilingan Bacolod itu di sebelahnya ada satu gereja Kristen yang lain. 我们在马斯林恩的这个附近，隔壁也有一间其他的教会。 Jadi karena ya kami ingin tahu ya bagaimana suasana ataupun keadaan di dalam bangunan gereja itu. 因为我们也想了解他们教会里面的。 Jadi suatu petang ya kami pergi melawat tempat itu. 所以有一次我们就去参观那间教会。 Jadi karena ya jemaat mereka di situ tahu ya kami ini ya datang dari Malaysia. 他们的信徒也知道我们是来自马来西亚， Jadi mereka sangat gembira dan coba untuk ya memperlihatkan dan memperkenalkan ya tentang gereja mereka dan keadaan di dalam bangunan itu. 所以他们也很高兴、乐意的介绍他们的教会给我们认识。 Jadi bilik demi bilik ya dia bawa kami untuk lihatlah. 我们就参观了一间一间的课室， Jadi sampai satu tempat dia kata ini adalah bilik untuk membaptis. 然后到了一间课室，他说这个是给信徒洗礼的地方。 Dan dia jelaskan bila ya akan dilaksanakan baptisan maka air dalam kolam itu akan ya diisi air lah kolam itu. 他们说那里有一个池是给人洗礼的。 Jadi nampaknya ya bila saya melihat keadaan itu mereka tidak melaksanakan baptisan yang tepat menurut Alkitab. 当我看到这样的情形，我就知道他们的洗礼并不符合圣经。 Baik,
Ada juga yang bertanya, 也有人这样问： kalau dahulu dalam gereja saya, ya, kalau saya percaya dalam gereja Yesus benar, 以前在我的教会，如果我相信真耶稣教会， dulu dalam gereja saya sudah dibaptis. 以前在我的教会我是已经受洗了。 Perlu lagikah saya menerima baptisan dalam gereja Yesus benar? 如果我来真耶稣教会，我需要再接受洗礼吗？ Bukankah baptisan itu hanya sekali sahaja? 不是只能够接受一次的洗礼吗？ Jadi ini menunjukkan dia belum paham tentang baptisan yang tepat. 由此可见，他并不了解关于这个洗礼的事。 Jadi ini kita kena jelaskan dari segi ya apa baptisan yang tepat menurut Alkitab. 所以我们应该向他解释符合圣经的洗礼。 Baik, mari sekarang kita lihat di dalam Yesaya pasal 59. 我们看以赛亚书 Yesaya pasal 59. 59章 Kita baca di ayat 1 dan ayat yang kedua. 第1节到第2节。 Ayat 1. 第1节， Nah, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. 耶和华的膀臂并非属短，不能拯救；耳朵并非发沉，不能听见。 Ayat 2. 第2节， Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. 但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。 Jadi nampaknya di sini dia menyatakan tentang isu dosa. 这里提到罪孽， Jadi maksudnya kena selesaikan dahulu masalah dosa ini yang sebagai menjadi tembok pemisah kita dengan Tuhan. 所以首先我们要来解决使我们与神隔绝的这个罪恶。 Baik, kita lihat lagi di dalam Injil Yohanes. 我们再看约翰福音， Injil Yohanes pasal yang ketiga. 约翰福音的第3章 Kita baca ayat 5. 第5节， Ayat 5. 第5节， Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。 Jadi dilahirkan dari air ini maksudnya adalah baptisan. 从水生的，就是指着圣灵 Jadi kalau kita 洗礼来说， kalau kita menerima baptisan yang tepat, 如果我们接受了正确的洗礼， maka kita akan menjadi manusia yang baru. 这样我们就会成为新造的人。 Kalau kita tidak dilahirkan dari air dan roh, 如果我们从水和圣灵生的， jadi ayat ini jelas berkata tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 这里告诉我们，若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。 Jadi hari ini ya, kita percumalah kalau kita ini hanya percaya kepada Yesus tetapi tidak meminta diri dibaptis. 今天我们相信耶稣，可是不要接受洗礼。 Jadi kita ambillah peluang ini untuk ya memahami kebenaran baptisan. 那就白费了。所以我们要来明白这个洗礼。 Baik, bagaimana menerima baptisan? 我们如何接受洗礼呢？ Yaitu harus ya di tempat air hidup. 我们要到活水的地方， Harus dilaksanakan di dalam nama Yesus. 然后要奉主耶稣的名来洗礼， Harus merendahkan diri ya dengan menundukkan kepala. 也要低着头，表示我们谦卑。 Seluruh tubuh diseramkan ke dalam air. 然后全身进入水中。 Inilah sebenarnya cara baptisan ataupun menerima baptisan di dalam gereja Yesus benar. 这个就是在我们真耶稣教会的洗礼。 Jadi ya hari ini marilah kita mempunyai 3 perkara ini ya untuk datang kepada kalau kita mau datang kepada Yesus. 所以我们就带着这3件事情来就近耶稣。 Baik, tadi kita ada membaca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 刚才我们已经读过了彼得后书的第3章，
Mari kita kembali 2 Petrus pasal yang ketiga. 我们看彼得后书的第3章， Baik, pasal ini dia menceritakan tentang hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan. 这一章记载主再来。 Baik, kita baca di dalam ayat 14. 我们看14节， Ayat 14. 14节。 Nah, sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使你们没有脏污，无可指摘，安然见主。 Ayat 15. 15节， Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. 并且要以我主长久忍耐为得救的因由，就如我们所亲爱的弟兄保罗，照着所赐给他的智慧，写了信给你们。 Jadi dalam dua nas Alkitab ini sebenarnya suatu dorongan dan peringatan kepada kita semua. 这2节其实就是给我们的一个勉励， Khasnya bagi jemaat dan juga ya dan di para teman-teman yang mengikuti kebaktian ini. 尤其是给我们弟兄姐妹以及参加布道会所有的亲戚朋友们。 Yang pertama dalam ayat 14 ialah harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 14节，所以我们就要殷勤，使自己没有脏污，无可指摘，安然见主。 Dan yang kedua dia kata menganggap kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan untuk kita beroleh selamat. 第二就是要以我主长久忍耐为得救的因由。 Jadi hari ini selagi kesempatan itu dibukakan bagi kita, 所以借着我们现在还有机会， ya, haruslah berusaha ya ambil kesempatan itu. 我们就要来把握机会。 Baik, jadi dalam renungan firman Tuhan yang ringkas ini, 所以我们互相勉励的道理就到此结束。 kita telah mendengar tentang siapakah Yesus itu. 我们已经明白了谁是耶稣， Mengapa kita datang kepada Yesus 我们为何要来就近耶稣呢？ dan bagaimana kita datang kepada Yesus. 我们要如何来就近耶稣？ Baik, sebagai kesimpulannya kita baca satu ayat. 作为结论，我们再看一节经文。 Kita baca di dalam Yesaya pasal 55. 我们看赛亚书的55章， Yesaya pasal 55. 以赛亚书55章 Kita baca ayat 6. Ayat 6. 第6节， Nah, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. 当趁耶和华和寻找的时候寻找他，相近的时候求靠他。 Jadi saudara-saudari dan teman-teman, 所以弟兄姐妹及朋友们， marilah kita ambil kesempatan ini untuk mencari Tuhan. 趁着这个机会，让我们来认识、亲近主耶稣。 Selagi kesempatan dibukakan bagi kita. 趁着我们还有机会， Syukur kepada Tuhan, perkongsian firman Tuhan pada malam ini sampai di sini saja. 我们感谢主，今晚上的福音分享到此结束。 Baik, seterusnya sebelum kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian penginjilan, 在我们还没有以祷告来结束今晚的聚会， terlebih dahulu kita puji Tuhan Kidung 103. 我们再次唱诗103首。 Datanglah bila Dia hadir, segeralah bertobat. Lepaskan segala ikatan, tempuh jalan syurgawi.
Yesus memanggil, Dia panggil, Dia panggil, Juru Selamat panggil. Dipersilakan duduk. 请坐。 Baik, seterusnya kita akan berdoa untuk mengakhiri kebaktian penginjilan pada malam ini. 接下来我们要祷告来结束我们今晚的布道会。 Dalam doa, pertama sekali kita bersyukur atas pimpinan dan berkat Tuhan. 在祷告当中，我们来感谢神的带领及祝福， Karena dapat melaksanakan kebaktian penginjilan sungguh pun ya hanya dalam talian. 因为我们能够在线上来举开这个布道会。 Dan yang kedua ialah kita terus membantu doa ya, keadaan wabak yang berlaku hari ini. 第二件事就是我们为现今的这个疫情来代祷， Segala ini berlalu dengan cepat supaya kita dapat menjalankan aktiviti ibadah kita secara normal. 但愿这个疫情能够快快的结束，直到我们能够恢复我们所有教会的一切活动。 Dan yang paling penting ialah kita terlindung daripada wabak ini. 最主要的就是我们能够在疫情当中得神的保守。 Jadi dalam ini juga kita mohon Tuhan Yesus supaya ya membukakan hati kita agar memperhatikan firman kebenaran supaya ya kita tahu apa yang harus kita perbuat sebagai umat Tuhan. 在祷告当中，我们求神开我们的心门，让我们明白神要我们做什么事情。 Baik, seterusnya kita akan berdoa. 接下来我们要一起祷告。 Sebelum itu saya jelaskan cara-cara berdoa di dalam gereja Yesus Benar. 在这里，我要告诉大家我们教会里祷告的方式。 Baik, pertama sekali kita akan berlutut. 第一就是我们要先跪下来， Kita pejamkan mata, 我们闭上眼睛， kita jabatkan tangan, 握着手， kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. 然后我们说奉着耶稣圣名祷告。 Kita menyebut perkataan haleluya yang berarti puji Tuhan. 我们可以念哈利路亚，意思就是赞美主的。 Jadi dalam doa kita boleh ya menyatakan segala permintaan kita kepada Tuhan Yesus. 在祷告当中，我们有什么疑问，也可以直接问主耶稣。 Dan setelah loceng dibunyikan, maka kita akan menyebut amin. 我们听到铃声响的时候，就以阿门来结束祷告。 Sekarang mari kita sama-sama berlutut dan berdoa. 现在我们大家跪下来，同心合意祷告。